Okey, semua bangun. Okey. Waalaikumsalam. Okey, duduk. Duduk semua. Okey, kita mulakan kelas dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Baik, kat depan ustaz ni ada satu gambar. Saya tanya waktu apa ni? Waktu pagi. Betul. Waktu ni orang buat apa? Sarapan, pergi sekolah. Betul lah tu, semua betul. Okey. Dalam waktu ni ada satu ibadah yang kita boleh buat. Ibadah apa? Dan ibadah tu memang buat waktu ni lah. Ibadah apa? Solat sunat duha, ataupun diberikan sebagai waktu duha. Okey. Jadi hari ni ustaz nak bercerita pasal surah yang ada nama, ada kaitan nama dengan sembahyang sunat duha ni, iaitu surah Al-Duha. Ustaz akan mulakan pembelajaran kita hari ini berdasarkan slide di hadapan. Okey, semua boleh fokus pada slide yang berada di hadapan. Alright. Slide menunjukkan latar belakang surah Al-Duha. Okey, kita pergi pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah surah Al-Duha merupakan surah Makkiyah. Okey. Mari Ustaz terangkan. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Faham Ustaz ulang sekali lagi. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Okey. Surah Al-Duha merupakan surah Makkiyah. Okey. Kita pergi kepada poin yang kedua. Poin yang kedua menunjukkan surah Al-Duha mengandungi 11 ayat. Okey. Soalan sekali lagi. Surah Al-Duha mengandungi 11 ayat. Faham semua? Okey. Kita bergerak pada slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya adalah sebab penurunan surah Al-Duha. Okey. Mari Ustaz terangkan pada semua. Sebab surah ini diturunkan adalah kerana Allah nak nafikan golongan kafir. Semua tahu kan golongan kafir itu apa? Golongan kafir itu orang yang tak beriman dengan Allah. Okey. Tujuan ataupun sebab Allah turunkan surah ni adalah kerana Allah nak nafikan. Allah nak menidakkan apa dia orang kafir cakap. Orang kafir cakap apa? Allah tak turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dah. Sebab Allah tak sayang pun kat Nabi Muhammad ni. Allah dah tak heran pun kat Nabi Muhammad. Itu cakap-cakap dalam kalangan diorang. Allah dah tak turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Allah tak bagi kat wahyu kat Nabi Muhammad sebab Allah dah tak sayang pun kat Nabi Muhammad. Sebab tu Allah turunkan surah Al-Duha ni untuk menidakkan apa yang dikatakan oleh golongan kafir. Okey. Semua faham? Okey, bagus. Okey, murid-murid, disebabkan semua dah faham, Ustaz nak laksanakan aktiviti berkumpulan berdasarkan apa yang kita dah belajar. Tapi semua orang dah duduk dalam keadaan kumpulan. Jadi Ustaz nak setiap wakil kumpulan mari datang depan. Kita nak buat aktiviti traffic light. Boleh ambil traffic light yang ada kat atas meja ni. Okey. Seorang wakil setiap kumpulan boleh datang ambil traffic light ada kat depan ni. Okey. Alright. Disebabkan semua dah ambil, Ustaz nak bagi penerangan aktiviti ni dulu. Okey. Aktiviti traffic light ni Ustaz akan bagi soalan. Okey. Ustaz akan bagi satu soalan. Lepas tu Ustaz akan bagi masa bincang dalam kumpulan
sama ada jawapan dia betul ataupun salah. Kalau betul, boleh angkat traffic light warna hijau. Kalau salah, boleh angkat traffic light warna merah. Okey. Okey, disebabkan setiap wakil kumpulan dah ambil kad traffic light masing-masing. Baik. Mari kita mulakan kuis kita. Soalan yang pertama. Adakah betul surah Ad-Duha diturunkan di Madinah? Kita ulang balik soalan. Adakah betul surah Ad-Duha diturunkan di Madinah? Okey. Boleh bincang dalam kumpulan. Ustaz bagi masa. Okey, masa dah tamat. Boleh angkat jawapan masing-masing. Setiap kumpulan, wakil kumpulan boleh angkat jawapan. Okey, disebabkan semua angkat kad merah, jawapannya salah. Maksudnya di sini surah Ad-Duha diturunkan di Mekah. Alright, semua dapat jawapan yang betul. Okey, Ustaz bergerak pada soalan yang kedua. Adakah surah Ad-Duha mengandungi 9 ayat? Saya ulang balik soalan. Adakah surah Ad-Duha mengandungi 9 ayat? Okey. Boleh bincang dalam kumpulan. Macam tadi, Ustaz bagi masa. Okey. Masa dah tamat. Tak boleh lama-lama. Okey. Angkat jawapan. Ya, betul. Jawapannya adalah kad merah. Sebab surah Ad-Duha ada berapa ayat? Surah Ad-Duha ada 11 ayat. Okey, soalan last sekali. Adakah betul Allah turunkan surah Ad-Duha sebab Allah nak nafikan yang Allah dah tak sayang Nabi, yang Allah dah tak nak turunkan wahyu kat Nabi pun? Betul ke? Bincang dalam kumpulan. Sampai masa. Okey. Boleh angkat jawapan masing-masing? Bagus. Semua bagus. Jawapannya adalah betul. Alright. Okey, baik kelas. Semua boleh bergerak ke belakang kelas untuk mengambil kitab tafsir Al-Quran masing-masing. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, semua dah ada? Semua cukup? Okey, bagus. Okey, sekarang kamu semua cari surah Ad-Duha, buka muka surat 596. Cari surah Ad-Duha. Jumpa? Okey, bagus. Okey, sekarang Ustaz akan memperdengarkan bacaan surah Ad-Duha ini kepada kamu menerusi telefon Ustaz. Kemudian Ustaz akan membaca tafsirannya dan kamu perlu ikut bacaan tafsiran Ustaz secara serentak. Boleh faham semua? Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang dengar? Okey, bagus. Wadduha. Okey, ikut. Demi waktu duha. Okey. Wallaili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Okey, semua mesti ikut. Semua buka mulut. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu, iaitu
kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha. Okay. ألم يجدك يتيما فآوى Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan. ووجدك ضالا فهدى Dan didapatinya engkau mencari-cari, ya ini jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah petunjuk, ya ini dengan wahyu Al-Quran. Okay. ووجدك عائلا فأغنى Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Arif, buka mulut. فأما اليتيم فلا تقهر Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. وأما السائل فلا تنهر Adapun orang yang meminta, yang ini bantuan, maka janganlah engkau dengking herdik. وأما بنعمة ربك فحدث Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan, ya ini dengan menzahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tahniah, bacaan kamu semua baik. Jadi hari ini kamu semua dapat memahami tafsir dan makna bagi surah Al-Duha dengan lebih jelas. Kalau kamu tengok dalam tafsir Al-Quran itu, surah Al-Duha ini mengandungi berapa ayat? Ya betul, 11 ayat yang mana ia diturunkan di Mekah. Jadi surah Al-Duha ini membicarakan tentang nikmat zahir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membicarakan tentang apa, murid-murid? Betul, tentang nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kamu dekat dalam kelas ni yang dah hafal surah Al-Duha? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, ramai yang dah hafal surah Al-Duha dalam kelas ni. Jadi kamu semua bolehlah membaca surah Al-Duha ketika dalam solat. Yang mana belum hafal lagi, bolehlah hafal macam kawan-kawan yang lain. Jadi sebab apa surah Al-Duha ini dinamakan dengan nama Duha? Siapa yang tahu? Sila angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Kenapa surah Al-Duha ini dinamakan dengan Duha? Harun, cuba jawab. Ya betul, tanya Harun. Beri tepukan untuk Harun kerana berani mencuba. Okey, surah Al-Duha ini dinamakan Al-Duha kerana Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalau kamu tengok ayat yang pertama dalam surah Al-Duha tu, Allah berfirman Wadduha, demi waktu duha. Selain itu juga waktu duha ini merupakan waktu yang paling bermanfaat buat kita semua, di mana waktu duha ini bermula ketika terbitnya sinaran cahaya matahari. Malah pada waktu ini juga Allah membuka pintu rezeki kepada manusia, dan waktu ini juga manusia mula mencari rezeki, iaitu keluar bekerja bagi menampung ahli keluarga. Dan pada waktu ini juga kita disunatkan untuk melaksanakan solat sunat. Siapa tahu solat sunat apa? Solat subuh. Kan solat subuh. Solat subuh itu bukan berlaku pada waktu duha. Solat subuh adalah dari terbit fajar, selama mana cahaya matahari belum terbit, dan ianya bukan solat sunat. Solat subuh adalah solat fardu, wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Jadi bukan solat subuh jawapannya.
Jadi untuk waktu duha, solat yang disyariatkan ialah solat sunat. Bagus, solat sunat duha. Jadi kamu semua boleh laksanakan solat sunat duha pada waktu duha sebanyak 2 rakaat. Kalau nak buat 4 rakaat boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. 6 rakaat pun boleh, 12 rakaat pun boleh. Jadi apabila seseorang itu solat duha, dia bukan sahaja mendapat pahala, malah rezeki akan sentiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu dan hari seterusnya. Seperti yang kita sering dengar bahawa orang kata solat sunat duha ini merupakan solat pembuka pintu rezeki. Jadi rezeki yang macam mana ni Ustaz? Okey, rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan sahaja dari bentuk kewangan, malah kita dapat tubuh badan yang sihat. Itu pun satu rezeki buat kita. Ya, dapat hidup dalam keluarga dengan bahagia, dapat melaksanakan aktiviti seharian dengan baik. Lagi apa lagi? Betul, dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Itu pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam nikmat yang Allah bagi ke kita. Cuma diri kita sahaja yang kurang mengingati Allah dan lupa bersyukur kepadanya. Ingat tak apa Ustaz kata sebelum ni? Siapa ingat? Betul. Bukan nikmat yang kurang, tapi syukur kita yang hilang pada Allah. Dan dalam surah Al-Duha ini juga Allah menyuruh kita supaya sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu golongan yang memerlukan. Macam mana Ustaz tahu? Dalam surah Al-Duha ni Allah suruh buat itu, buat ini. Macam mana Ustaz tahu? Okay, kalau nak tahu, buka surah Al-Duha tadi, cari ayat yang ke 9. Okay, cuba baca ramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, ikut. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Jadi ayat itu menerangkan Allah menyuruh kita supaya berbuat baik, ya, sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu golongan yang memerlukan. Okey, baik. Jadi semua murid boleh faham? Ada apa-apa soalan? Tiada. Alhamdulillah, semua dah faham. Sekarang tutup kitab tafsir Al-Quran kamu, kemudian letakkan semula di bahagian belakang kelas. Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, baik. Sekarang Ustaz akan bahagikan kamu kepada 4 kumpulan macam sebelum ini. Ingat lagi tak kumpulan masing-masing? Okey, boleh bergerak sekarang. Okey, baik, semua dah ada kat kumpulan masing-masing. Okey, ketua bagi setiap kumpulan datang ke hadapan untuk ambil kertas tugasan ni. Okey, boleh ambil sekarang. Okey, setiap kumpulan akan dapat satu kertas. Okey, semua cukup? Okey, baik. Sekarang lihat kertas yang Ustaz bagi tu. Okey, kamu semua perlu membaca arahan yang diberikan. Kemudian kamu perlu berbincang sesama ahli kumpulan kamu. Bincang dalam grup untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, setelah selesai menjawab, kita akan bincang jawapan bersama-sama. Ustaz beri masa selama 5 minit untuk kamu jawab. Okey, boleh mula sekarang. Baik, semua dah siap? Masa dah cukup 5 minit. Ada siapa lagi yang belum siap? Okey, bagus, semua dah siap. Okey, sekarang mari kita bincang jawapan. Ustaz akan panggil nama-nama kumpulan tertentu untuk membaca soalan dan memberikan jawapan. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey, Ustaz pilih kumpulan Akif. Okey, kumpulan Akif, bangun semua, baca soalan dan berikan jawapan. Ya, betul. Surah Al-Duha diturunkan di Mekah. Okey, beri tukar untuk kumpulan Akif. Okey. Untuk soalan yang kedua, Ustaz pilih kumpulan Auni. Okey, bangun, baca soalan. Ya, betul. Surah Al-Duha mengandungi 11 ayat. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan Auni. Seterusnya untuk soalan yang ketiga, Ustaz pilih kumpulan
kumpulan Fiam, bangun, jawab soalan. Baca dulu soalan. Okay, baca kuat-kuat. Betul. Surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah bersumpah dengan waktu duha. Macam mana kamu tahu Allah bersumpah dengan waktu duha? Kenapa Allah tak bersumpah dengan waktu selain duha? Zuhur ke, asar ke, subuh ke? Macam mana kamu tahu? Apa bukti? Okey, buka surah Ad-Duha ayat yang pertama. Allah berfirman, "Wadduha", demi waktu duha. Itulah jawapan dia. Okey, untuk soalan yang keempat, Ustaz pilih kumpulan Lutfi. Sila bacakan soalan dan berikan jawapan anda. Ya ke tentang balasan Allah kepada Rasulullah SAW? Siapa lagi yang buat jawapan macam kumpulan Lutfi? Tak ada? Kumpulan Lutfi saja yang buat macam tu? Okay, tak apa. Jawapan sebenarnya adalah, duduk. Dalam surah Ad-Duha, Allah menceritakan tentang nikmat kurniaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Ustaz ada bagi tahu tadi masa kita tengah baca surah Ad-Duha tadi, Ustaz dah jelaskan bahawa surah Ad-Duha ini membicarakan tentang nikmat zahir yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan okay, tak apa. Bulan Lutfi boleh cuba lagi dan jangan lupa buat pembetulan di ruangan kosong. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Untuk soalan yang terakhir, Ustaz akan baca dan siapa nak jawab, angkat tangan. Okey, baik. Soalannya, adakah benar pengajaran berikut dalam surah Ad-Duha? Kita hendaklah menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Berdasarkan pernyataan berikut, adakah jawapan dia benar ataupun salah? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, bagus, Am. Laju angkat tangan. Okey, apa jawapan dia, Am? Benar. Okey. Macam mana kamu tahu jawapan dia betul? Apa bukti dia? Agak-agak apa bukti dia? Ustaz ada bagi tahu tadi. Ya, betul. Dalam surah Ad-Duha ayat ke-9 dan ke-10. Di mana Allah berfirman pada ayat ke-9 yang bermaksud, adapun anak yatim janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Dan ayat yang ke-10 yang bermaksud, adapun orang yang meminta bantuan maka janganlah kau tengking perutnya. Jadi betul jawapan A. Bagus. Beri tepukan untuk A. Berjaya menjawab soalan dengan bagus dan tepat. Kita tanya A. Okey, jadi soalan dah habis. Okey, siapa betul semua angkat tangan? Ramai. Alhamdulillah, semua dah faham. Salah satu angkat tangan. Okey. Ada tak yang salah semua? Tak ada. Oh, alhamdulillah. Okay, ini menunjukkan kamu semua benar-benar faham tentang penjelasan maksud surah Ad-Duha. Beri tepukan untuk diri masing-masing. Okey, baik. Jadi ketua bagi setiap kumpulan, sila simpan tugasan yang Ustaz bagi ni dalam fail kamu. Nanti kamu boleh guna untuk membuat rujukan dengan ahli kumpulan kamu. Okey, faham semua? Okey, bagus. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz memulakan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak tanyalah murid-murid ni, sebenarnya murid-murid masih bersama dengan Ustaz lagi ke? Ke pelajar-pelajar dekat depan Ustaz ni tinggal badan saja tapi fikiran ada kat kantin ke, kat rumah ke? Tak ada kan? Alhamdulillah. Jadi Ustaz harap semua anak murid Ustaz dapat terus fokus dalam kelas Ustaz hari ini sampailah akhir proses pembelajaran kita, insya-Allah. Okey. Jadi kita sekarang ni nak belajar apa dia intisari dalam surah Ad-Duha. Sebelum tu lah Ustaz nak tanya, kenapa kita perlu tahu intisari dalam sesebuah surah ni? Ada sesiapa yang boleh tolong jawabkan? Azli? Betul jawapan kamu, Azli. Bagus. Okey, kita kena tahu dan belajar intisari dalam sesebuah surah ni sebab apa? Sebab kita nak tahu surah ni sebenarnya ceritakan pasal apa, kenapa Allah turunkan surah ini, apa kisah-kisah di balik surah ini. Jadi apabila kita tahu benda-benda macam ni, barulah kita dapat ambil nilai sebenar surah tersebut dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey. Sekarang kita tengok apa dia
intisari dalam surah Al-Duha yang pertama. Sebelum tu Ustaz ingin tanya, nampak tak PowerPoint yang Ustaz paparkan kat depan ni? Nampak ya? Amal yang belakang sekali nampak tak? Nampak? Alhamdulillah. Okey, bagus. Jadi Ustaz minta kamu semua baca intisari surah Al-Duha yang pertama ni, baca beramai-ramai dengan penuh semangat, dengan suara yang kuat. Okey? Okey, Ustaz kira 1, 2, 3. Okey, baca. Okey, bagus. Intisari surah Al-Duha yang pertama ialah Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah dan baginda akan diberikan kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Okey. Jadi turunnya surah Al-Duha ni sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengabaikan Rasulullah sebagaimana tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh kaum musyrikin. Jadi sebenarnya sebelum turun surah Al-Duha ni, Rasulullah SAW telah berhenti daripada menerima wahyu untuk beberapa ketika. Jadi kaum musyrikin mulalah melemparkan tumahan, mula menuduh, mula buat cerita. Mereka kata apa kepada Rasulullah? Mereka kata Allah telah membenci Rasulullah, Allah telah melupakan Rasulullah, Allah telah memulaukan Rasulullah, dan macam-macam lagi mereka kata kepada Rasulullah. Jadi selepas peristiwa ni, Allah turunkan surah Al-Duha sekaligus menjadi penangkis kepada tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Okey. Surah ni juga ingin menjamin Rasulullah bahawa Rasulullah akan menerima kegembiraan yang besar di akhirat kelak berbanding di dunia. Jadi kita tahu Rasulullah SAW ni dalam menyebarkan agama Islam, baginda telah ditimpa pelbagai ujian dan rintangan. Contohnya Nabi kena apa? Apa ujian yang Nabi terima? Siapa boleh bagi tahu? Amali. Okey, bagus. Nabi dipulaukan. Lagi Arif? Bagus, betul. Nabi dicaci, dihina. Okey, betul semua tu. Nabi dicaci, dihina, dipulaukan, disakiti, dan macam-macam lagi yang Nabi terima. Demi apa? Demi nak sebarkan lagi agama Islam ini di muka bumi. Jadi Allah turunkan surah ini sebagai untuk meyakinkan Rasulullah SAW bahawa segala pengorbanan yang Rasulullah buat ini untuk menyebarkan agama Islam akan diberikan ganjarannya kelak di akhirat. Okey. Sekarang kita bergerak kepada intisari surah Al-Duha yang kedua. Okey, murid-murid boleh baca ya. Semua murid-murid baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Okey, bagus, kuat suara semua murid-murid. Okey. Intisari surah Al-Duha yang kedua ialah Rasulullah Allah ingin Allah ingin menggambarkan nikmat yang diterima oleh Rasulullah SAW seperti perlindungan semenjak kecil lagi dan juga petunjuk yakni Al-Quran. Okey. Jadi Rasulullah SAW ni sebenarnya merupakan anak yatim piatu sejak baginda kecil lagi, yang mana ayah dan ibu Rasulullah SAW telah meninggal sewaktu Rasulullah masih kecil. Sebelum tu saya nak tanyalah, siapa yang tahu nama ayah Rasulullah? Siapa yang tahu kat sini? Syafiq. Okey, bagus, betul. Nama ayah Rasulullah ialah Abdullah. Nama ibu Rasulullah pula siapa yang tahu? Amni. Okey, bagus Amni, betul. Nama ibu Rasulullah ialah Siti Aminah. Okey. Jadi ayah Rasulullah SAW ni iaitu Abdullah meninggal sewaktu Rasulullah masih dalam kandungan lagi. Manakala ibu Rasulullah Siti Aminah meninggal sewaktu Rasulullah berusia 6 tahun. Jadi dalam surah ni Allah ceritakan bahawa Allah ni sebenarnya telah bagi perlindungan lama dekat Rasulullah. Sejak Rasulullah lahir lagi, dari kecil meningkat dewasa menjadi Rasul dan sehingga baginda wafat, Allah sebenarnya telah bagi perlindungan yang penuh kepada Rasulullah SAW. Allah juga telah memberikan surah ini juga menceritakan tentang nikmat petunjuk, iaitu Al-Quran itu sendiri, yang mana kita dapat tengok bila Rasulullah SAW ni
tak dapat wahyu untuk beberapa ketika, kaum muslimin mulai berasa resah, mulai berasa gerisah. Jadi itu kita dapat tengoklah betapa besarnya peranan dan juga darjat Al-Quran pada ketika itu. Jadi Ustaz nak ajaklah murid-murid semua ni untuk menghargai Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Cuba kita tengok Al-Quran yang kita ada pada hari ini. Lengkap semuanya, cantik, warna-warni, macam-macam saiz ada yang kamu boleh. Jadi apa lagi alasan kita untuk tidak baca Al-Quran? Kita kenalah sentiasa hargai Al-Quran. Macam mana nak hargai Al-Quran? Kita kena sentiasa baca. Kita baca terjemahan dia sekali. Itu kita ambil apa nilai yang ada dalam setiap ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan apa nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kemudian intisari surah Al-Duha yang ketiga. Sama juga Ustaz nak kamu semua baca secara beramai-ramai dengan penuh semangat. Okey. 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid semua. Kuat suara. Okey. Intisari surah Al-Duha yang ketiga ialah Allah juga ingin mengingatkan manusia supaya menyantuni anak yatim, membantu orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan, serta menyebut segala nikmat yang telah diberikan sebagai tanda syukur. Jadi dalam surah ini Allah ada mengajak manusia untuk membantu 3 golongan ni. Apa 3 golongan ni? Golongan yang pertama ialah golongan anak yatim. Okey, Ustaz nak tanya, siapa yang tahu apa orang golongan anak yatim ni, orang yang macam mana? Siapa yang boleh jawab? Ifah nak cuba jawab? Betul. Anak yatim ni ialah orang yang tak ada ibu ataupun tiada bapa ataupun tiada keduanya sekali. Yang tu kita panggil sebagai anak yatim piatu. Okey. Golongan yang kedua ialah golongan orang miskin. Golongan orang miskin ni golongan orang yang kurang berkemampuan dah kan. Okay. Dan golongan yang ketiga ialah orang yang memerlukan bantuan. Tak kisahlah bantuan apa pun, kita kena tolong orang-orang macam ni. Okey. Allah juga mengajak kita untuk menyebut segala nikmat yang diberikan sebagai tanda syukur. Macam mana kita nak ucap tanda syukur ni? Kita kena sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Sentiasa ucap Alhamdulillah dalam setiap perbuatan kita. Setiap masa kena ucap Alhamdulillah ya. InsyaAllah murid-murid. Okey. Sekarang ni kita tengok, kita nak belajar pula apa dia pengajaran dalam surah Al-Duha. Sebelum tu saya nak tanya murid-murid, apa sebenarnya pengajaran ni? Apa maksud pengajaran ni ya? Siapa nak tolong jawab? Alvina nak cuba jawab kan? Betul, bagus Alvina. Pengajaran ni ialah iktibar, ataupun bahasa mudahnya kita dapat cakap sebagai apa yang kita dapat lihat dan apa yang kita dapat ambil daripada sesuatu perkara untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi mari kita tengok apa dia pengajaran dalam surah Al-Duha ni. Okey, sama juga macam tadi Ustaz nak kamu semua baca pengajaran surah Al-Duha yang pertama, baca dengan kuat, baca dengan penuh semangat. Okey, saya kira 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid. Semangat ya. Okey, pengajaran surah Al-Duha yang pertama ialah orang yang berusaha pasti akan berjaya. Okey. Jadi kita ni kalau ingin mencapai suatu kejayaan, kita kena berusaha sedaya upaya untuk mencapai kejayaan tersebut. Contohnya macam mana? Contohnya kalau kamu lah kan, para pelajar ingin mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang, kamu kenalah usaha macam mana? Kalau fokus dalam kelas, sentiasa ulang kaji, kerja sekolah pun sentiasa buat kerja sekolah, dan macam-macam lagi lah. Jangan kalau kamu nak keputusan yang cemerlang, kelas pun kamu tak masuk ataupun kamu tidur, kerja sekolah pun kamu tak buat, ulang kajinya tidak. Kalau kamu sendiri tak usaha untuk dapatkan kejayaan, macam mana Allah nak bagikan kamu kejayaan tersebut? Okey, dah faham ya? Okay, seterusnya kita tengok pula apa dia pengajaran surah Al-Duha yang kedua. Sama juga, baca dengan penuh bersemangat, baca dengan kuat. 1, 2, 3. Okey, bagus murid-murid. Pengajaran surah Al-Duha yang kedua ialah
kita hendaklah sentiasa menjaga kebajikan anak yatim dan membantu orang yang memerlukan bantuan. Jadi kita tahu kan anak yatim ni orang yang tak ada ibu, tak ada bapa. Sama lah macam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri pun merupakan anak yatim. Jadi Islam mengajak kita untuk sentiasa berbuat baik, sentiasa jaga kebajikan anak yatim ni. Sebab apa? Sebab mereka ni tak merasa nikmat apa yang kita rasa. Nikmat apa? Nikmat ibu bapa, nikmat kasih sayang daripada ibu bapa. Mereka berbeza dengan kita. Contohnya kalau kamu ni kat rumah, ada ibu dan bapa yang sayang kamu, yang bagi kamu duit, yang bagi kamu belanja, apa je kamu minta, ibu bapa kamu bagi. Tapi kalau mereka ni anak yatim, mereka tak merasa sama benda macam tu. Jadi apa salahnya kita sebagai orang yang ada kesenangan seperti itu, apa salahnya kita bagi mereka kasih sayang, kita tunjukkan kasih sayang kita. Kita sentiasa tolong mereka, kita cakap baik-baik dengan mereka. Jangan pula kalau kita tahu dia ni anak yatim, kita kata bukan kat dia, kita pergi pulau ke mereka. Bukan macam tu ya. Okay. Seterusnya, kita juga kena jaga kebajikan untuk orang yang memerlukan bantuan. Orang yang memerlukan bantuan ni banyak sangat kita boleh jumpa. Contohnya kat sekolah ni sendirilah kita tengok. Kalau kita tengok cikgu tu bawa banyak sangat buku, apa salahnya kita pergi kat cikgu, kita tawarkan cikgu, boleh tak saya tolong? Banyak sangat buku tu cikgu. Ataupun kita pergi jalan-jalan kat luar ke, kita tengok ada orang yang minta sedekah, apa salahnya kita bagi? Tak kisah berapa banyak kamu nak bagi RM1, 50 sen, 20 sen pun boleh, asalkan niat kamu ikhlas. Okay. Seterusnya kita tengok pengajaran surah Ad-Duha yang ketiga. Sama saya nak kamu semua baca dengan kuat dan bersemangat. 1, 2, 3. Okey, bagus semua. Kuat suara. Pengajaran surah Ad-Duha yang ketiga ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi, Ustaz nak tanya kepada murid-murid semua, apa nikmat yang Allah telah berikan kepada kita? Cuba kamu semua sebut. Betul, nikmat makanan. Lagi? Nikmat minuman. Betul. Lagi? Nikmat tempat tinggal. Betul. Lagi? Nikmat udara. Betul. Semua betul. Nak katanya kat sini, banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi, lepas Allah bagi nikmat-nikmat, banyak sangat nikmat daripada kita, takkan kita tak nak hargai, takkan kita tak nak mensyukuri. Sama lah, kita tengok macam contohlah orang bagi kita hadiah lah kan, kita mesti nak ucapkan terima kasih. Takkanlah kita pergi maki dia balik ke, tak kan? Kita ucapkan terima kasih, kita buat baik, balas balik kebaikan dia, macam tu. Jadi sama dah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita kena mensyukuri, kita kena balas balik apa yang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Macam mana? Kita kena, siapa yang boleh bagi tahu Ustaz macam mana kita nak mensyukuri nikmat-nikmat ini? Ali, kamu nak cuba jawab. Okey, betul. Sentiasa ucapkan Alhamdulillah. Lagi? Azli, nak jawab? Okey, silakan. Okey, betul Azli. Kita sentiasa buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okey. Contohnya Allah suruh apa? Allah suruh kita buat apa? Solat, puasa, berzikir, baca Quran. Jadi kita buatlah benda-benda yang Allah suruh ni sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Insya-Allah Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat kepada kita tanpa kita sedari ataupun kita sedarilah. Okey. Jadi tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang ni Ustaz akan berikan kepada setiap seorang daripada kamu 2 helai daripada kertas ini. Nampak? Sekarang ni Ustaz nak tanyalah, apa sebenarnya ada dalam kertas ni? Apa bulat-bulat ni sebenarnya? Ni yang benda sebenarnya. Siapa yang boleh tolong jawab? Syafiq Aiman nak jawab Okey. Betul, peta iting. Okey, peta iting. Peta iting ni sebenarnya apa? Mesti murid-murid semua tertanya kan, apa sebenarnya peta iting ni?
Okey, peta IT ni ialah suatu carta yang mana setiap bentuk-bentuk ni kita akan isikan poin-poin penting. Poin-poin penting dalam isi pembelajaran kita. Contohnya kita tengok tadi dalam slide ustaz kan, panjang sangat ayat yang ustaz letak dalam slide ni. Tapi kalau dalam peta minda ni, peta iThink ni, ustaz minta murid-murid semua ambil poin-poin yang penting sahaja dan letakkan dalam setiap bentuk ni. Ustaz akan bagi 2 helai kertas ya. Satu untuk intisari surah Al-Duha dan satu lagi untuk pengajaran surah Al-Duha. Nanti pada akhir kelas ustaz minta ketua kelas. Siapa ketua kelas? Nur Syafiq kan? Nur Syafiq, ustaz minta kamu kutip semua kertas jawapan kawan-kawan kamu dan bagi kepada ustaz nanti. Ustaz nak semak kat rumah. Okey, bagus. Okey, nampaknya kelas kita sudah menghampiri penghujungnya. Jadi ustaz nak ulang balik sikit-sikit ya. Apa yang kita belajar hari ni? Okey, kita mula dengan intisari. Ada 3 intisari kan? Surah Al-Duha. Apa intisari pertama? Betul, Allah tidak pernah mengabaikan Rasulullah. Yang intisari yang kedua, surah ini menggambarkan nikmat seperti perlindungan yang diberikan kepada Rasulullah, seperti perlindungan dan juga nikmat petunjuk, itu Al-Quran. Bagus. Yang ketiga, intisari yang ketiga, Rasulullah SAW ingin kita surah Ad-Duha ni ingin kita menyebut segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kita tengok baliklah apa dia pengajaran dalam surah Ad-Duha ni. Pengajaran pertama apa? Betul, orang yang sentiasa berusaha akan berjaya. Yang kedua apa? Betul. Yang kedua ialah kita hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey, yang ketiga, kita kenalah menyantuni anak yatim, orang yang memerlukan bantuan dan juga orang-orang miskin. Bagus. Okey, sebelum mengakhiri kelas kita, ustaz haraplah dalam proses pembelajaran kita kali ini murid-murid dapat faham sebetul-betulnya surah Ad-Duha ni dan murid-murid dapat ambil nilai sebenar yang surah Ad-Duha ni ingin beri kepada kita. Apa nilai dia? Surah Ad-Duha ni mengajak kita kepada buat baik, menolong anak yatim, menolong orang miskin, mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah. Jadi ustaz harap semua pelajar dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan supaya apa? Supaya Allah sayang. Suka tak kalau Allah sayang? Mestilah suka. Kalau Allah sayang dapat apa? Dapat masuk syurga. Siapa je yang tak nak masuk syurga kan? Okey, bagus. Ustaz akan akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.